Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Apa khabar semua hari ni? Sihat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat, sehat. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Saya sihat ke? Alhamdulillah. Kalau tak, saya tak akan ngajar lah hari ni. Okay, digital control system. Okay, dalam introduction ni kita akan tengok tentang analog versus digital control system. Say digital control system selection, signal in and digital control system. Okay, outline untuk topik ni ialah first topic ialah introduction, second analog versus digital control system, third is digital control system selection, fourth signal in digital control system, fifth is data acquisitions, conversions and distribution system, and the last one is example of digital control system. Okay, at the end of this chapter, we hope that you can differentiate between analog and digital control system. So explain the reason for using digital control system. Okay, understand the operation involved in digital conversion systems and describe the sampling method. Okay, digital control system, dia employ digital computer, microcontroller or microprocessor. So in digital control system, kita akan ada satu CPU yang akan control the whole proses dalam kita punya sistem tu. An example, electromechanical servo mechanism in aircraft, automobiles, mass transit vehicles, oil refineries, paper making machine, and household appliances pun ada guna digital control system. Okay, advantages of digital control system ni, dia akan increase flexibility of the control programs and decision making. So once kita dah program dalam kita punya CPU atau kita punya microcontroller or you punya Arduino ke, so kita dah tak perlu nak manually buat decision untuk sistem kita. Let's say kalau awak buat robot, okay, let's say kalau awak buat vacuum, robot vacuum. So robot vacuum, apa yang awak boleh buat, basically awak akan macam, dia ada satu yang jenis yang advance sikit, awak boleh plan dia punya pergerakan kan. So awak boleh plan dia punya path tau. So path dia awak boleh plan, let's say awak boleh plan macam gini. Pergerakan awak punya ni katalah ni awak punya robot vacuum awak, dia akan jalan ikut awak dah set daripada apps. So apps ni, daripada apps tu dia akan hantar ke CPU pada robot vacuum awak ni. So dia akan gerak ikut path yang awak dah set berdasarkan keluasan ruang yang awak hendak. Let's say kalau awak set ni di ruang tamu, so dia akan ikut ni dah path ni. Sometimes awak boleh buat juga zigzag. Maybe awak nak buat zigzag kan, boleh. Lepas tu dah buat macam ni, maybe awak suruh dia cross pula gini, still boleh. Berdasarkan pre-program yang awak boleh buat melalui apps dia. Let's say kalau yang top sekarang ni Samsung or Xiaomi punya robot vacuum, so awak boleh set dia. Tetapi for certain yang macam awak, saya tengok bila test one awak tu, kebanyakan awak jawab robot vacuum ni ialah close loop, menggunakan closed loop control system. Salah hadis tu sebab dia tak dapat tentukan condition habuk tu. Actually dia open loop sebab dia, walaupun kita boleh program macam-macam pada dia punya function, tapi the main purpose kita guna je lah untuk vacuum habuk kan. So tapi vacuum habuk tu once kita guna, dia tak dapat verify adakah habuk yang dia sedut tu totally clean ataupun tak ada habuk langsung, sebab dia akan bergerak berdasarkan path yang kita dah pre-setting ni, path dia yang macam yang kita nak, tapi dia tak dapat tentukan whether
the whole habuk tu bersih tak ada ataupun tidak. Okay, next kebaikannya adalah one hardware design is able to be used with many different software variation. So maksudnya satu hardware je kita design, tapi kita boleh guna pelbagai software untuk hardware tersebut. Itulah kebaikan dia. And then simplifying and reducing design time. So this simplifying and reducing design time awak. So dari segi ni dia dapat, okay, dari segi development memang agak susah untuk digital control system kita buat one, tapi once kita dah berjaya construct dia, dah berjaya bina dia, so awak boleh simplify dia tanpa perlu menggunakan, tanpa perlu banyak. Okay, ni simplify and reducing ni, so awak tak perlu reconstruct balik, just ubah pada software. So maybe simplify ni boleh dikatakan daripada segi kalau kita nak edit, kita gunakan software. Okay, gunakan software je kita dah boleh buat, kita boleh improve kita punya design. Okay, next kebaikan dia ialah berbanding analog ialah more flexible. Ni, because they are programmable and no limitation to the complexity of computation and can carry out. Satu lagi kebaikan digital system ialah dia more precise. Okay, more precise. Dari segi maintenance, cost dia lebih murah untuk pemasangan dan maintenance dia. Lagi murah daripada analog. So sebab digital system ni kita banyak menggunakan software. So kenapa dikatakan installation dia lagi murah? Sebab ada certain part yang dalam analog tu kita dah convert dia menggunakan digital. Dari situ maintenance tu kurang lah. Dari segi maintenance, kalau analog system maybe kita hardware banyak kan, so kita kena selalu buat maintenance. Dari situ bila dah lama guna dah akan cepat wear and tear. Tapi berbanding digital control system ni less lah kita punya maintenance tu, sebab dia dah more pada software. And then digital data in electronics file can be printed out. Okay, kita boleh print out data kita, displayed on color terminals, stored in highly compressed form. So kebaikan dia juga ialah kita boleh, data tu kita boleh print, and then kita boleh display, and then kita boleh simpan. Okay, boleh follow? Boleh sir. Yeah. Boleh sir. Okay, kebaikan, advantages of digital over analog processing. First thing ialah accuracy. Ni, ketepatan dia ni, accurate. So analog circuit are prone to temperature and external effects. So but the digital filter have no such problem. So sebab analog circuit, contoh RLC ke apa kan, so dia terlalu dipengaruhi oleh persekitaran. So kalau panas sangat atau temperature luar panas sangat atau external effect ni daripada luar pun akan effect pada analog circuit kita. Berbanding dengan digital, kita tak ada masalah. Dari segi flexibility, reconfiguration. So reconfiguration of analog filters is very complex. Berbanding digital filter can be reconfigured easily by changing programming kita. Okay. So kita
kita ubah dari koefisien pada program kita. So kita dapat ubah kita punya spesifikasi of digital filter. Okay, analog versus digital. Basic knowledge to the distinguish atau differentiate analog and digital system ialah type of signals process. Okay, ini penting. So awak kena faham signal, jenis-jenis signal yang digunakan dalam analog dan digital system. So analog control system process continuous signal, while digital signal dia akan guna proses discrete signal ni. Okay. Okay, next slide adalah contoh block diagram for both of the system. Okay, basically kita ada input sini. Kita ada output. Ini pun sama input. Ni. Output. Ada pula yang join ni. Okay. Okay. Basic diagram untuk kita punya control system. Of course kita ada input, kita ada output, kita ada controller, kita ada plant. Ni untuk yang ni untuk closed loop control system. Kita ada transducer atau sensor iaitu untuk feedback. Okey. Tapi untuk digital control system pula masih sama, tetapi kalau awak tengok ini adalah continuous controller or analog, ini adalah digital controller. Ni beza dekat sini. So di dalam digital dia akan ada different equation, timer, clock, analog to digital converter, dia ada digital to analog converter and sample and hold, dia ada plant, dia ada sample, ada sensor. So perlu ingat, walau macam mana pun kita punya control system block diagram dia akan ada input sini. Okay, input. Ni ada controller. And then dia akan ada actuator. And then dia akan ada proses. So dia akan ada proses. Actuator dan proses ni, inilah plan kita. Ini ialah plan. Contoh yang dalam test 1 tu, actuator kita ialah blower, kan? Proses kita ialah drying proses. Okey, ini ialah kita punya. Okey. So ini akan ada satu sensor lah kat sini. Alright. So begitu juga ini ialah, ni sama je. So bila awak ringkaskan ini akan jadi digital controller, tetapi dalam digital controller dia ada komponen-komponen lain.
berbanding dengan continuous controller. Okay, control system was developed from analog continuous time devices such as operational amplifier, capacitor, inductors, resistors, and mechanical components. However, digital control system has been used widely since it was introduced, and analog control system are used nowadays for simple application. So sekarang ni, in the modern control system, kita dah tak banyak guna analog. So sebanyak kita switch ke digital control system. Okay, simple analog application. Contoh ialah recording thermometer. So dia akan plot of daily temperature variation. And also simple analog application kat sini. Simple circuit for automobile fuel gauge. Demonstrates how an electrical quantity, a voltage is an analog of the fuel level. So kat sini kita ada battery, kita ada voltmeter. Okay, ini basically kat dashboard awak lah, dekat dalam ni. So dalam erti kata lain, dia menggunakan pelampung float ni kan. So float ni yang akan baca berapa minyak yang ada dalam tangki kita. So kat sini dia akan ada potentiometer, variable resistor kat sini. Float move potentiometer contact and control signal voltage. Dari situ dia akan hantar maklumat kepada fuel gauge ataupun voltmeter kita pada dashboard. So dari situ baru tahu berapa level minyak dalam tangki kita. Tangki kereta awak Also tangki motor. So sama, dia masih menggunakan float. Okay, even though digital control system cannot perform integration of basic control function, it has been used widely due to first cost. Sebab cost dia lagi murah. Memang development cost mahal, tapi for long term dia lebih murah. And then untuk communication pun dia better for communication between analog dengan digital. Okay, flexibility. Tadi kita dah discuss itu flexibility. So digital interfacing devices. So macam bila kita menggunakan digital control system, kita mudah nak tambah, kita nak add lagi device lebih mudah sebab dia banyak port kan, dia banyak port. So boleh je awak tambah ni untuk A, ini untuk B and so on. So dari segi tu kebaikannya lainnya ialah dari segi performance. Performance digital is better than analog, and also diagnostic. So dari segi kita nak diagnose masalah yang berlaku pada control system kita lebih mudah dan lagi mudah dan cepat kita nak dapat troubleshoot masalah control system kita. Okay, this is 4 types of signal yang common use in digital control system. Kita ada continuous time analog signal. And then ditukar kepada continuous time quantized signal. So dia akan ambil daripada shape ni, dia akan tukar pada bentuk macam ini. Daripada sini dia akan tukar pada sample data signal. And the last one dia akan jadi digital signal. So setiap proses ni ada komponen-komponen yang terlibat untuk tukar. Sebab maybe input kita ini, input proses awak ni.
So last output. Output dia akan jadi balik semula, tapi dia akan tukar balik semula. Dalam proses dalam digital, tapi output keluar balik semula signal ialah dalam analog. Okay, continuous time analog signal is a continuous range of time signal where the amplitude is continuous range values. So dia continuous range values. Okay, continuous time quantized signal ialah continuous range of time signal where the amplitude is a finite number of distinct values. So amplitude dia adalah finite number of distinct values. Sample data signal di mana ialah a discrete time signal where the amplitude is in continuous range of values. And digital signal ialah discrete time signal with quantized amplitude and can be represented by sequence of number. Okay, this type of signal, tengok ni. Signal form in digital control system. Okay, ni input dia ialah continuous kan. Sample and hold ni dia akan tukar pada binary format, binary ni adalah sample. Quantize ni dia regenerate balik semula. So let's say awak ada continuous input ni, input signal awak analog, so dia tukarkan kepada digital, daripada digital and then DNA ni sekali SH adalah sample and hold, ADC analog to digital converter, D/A adalah digital to analog converter. Daripada digital ditukar kepada analog, which is this is sample signal. Whole circuit dia kena hold the signal supaya dia nak regenerate balik signal ni, reconstruct balik signal. And then the actuator dia change the signal from quantized signal to bentuk analog. And then bila masuk plant process dia akan lagi sama output dia. So output here and output here is same. So input and output akan sama. Of course transducer ni dia akan baca nilai pada output adakah sama dengan nilai input. Okay, signal form in digital control system. So ini ialah tadi analog to digital converter. Ni input kita. Ni IP awak, ni output. Output dia YT. Okay, differentiation, different equation. Di situ dia akan masuk ke digital to analog and sample and hold. Output daripada sample and hold akan masuk pada plant. Okay, proses ni different equation and digital and hold dikawal oleh clock atau timer. So ni dikawal juga pada analog to digital converter. Sebab kenapa kena ada satu digital analog converter? Sebab dia nak dia nak comparekan yang ini. Dua ni. Data yang signal ini, signal output dan signal input. So let's say kalau ada perbezaan akan jadi error di sini. Berapa nilai error? Okay, ini adalah bentuk-bentuk signal yang keluar before and after. Before digital analog and hold, bentuk dia macam ini. And then dia akan jadi quantized signal. Okay, daripada ni hold 2 ni dia akan keluar jadi shape yang macam ini. And analog to digital dia akan keluar lagi, ni akan jadi digital. Ini untuk case input
digital. For the input ni, okay, input yang ini, so next dia akan bertukar menjadi YT. Kita tengok balik semula, ini ialah UK kita, UK kat sini, UT kat sini, okay, YK kita kat sini, YK. Okay, ni ialah detail signal yang keluar dan masuk pada setiap block diagram kita ni. Setiap block. Okay, ini ialah signal yang keluar dan masuk tadi daripada setiap block. Ini pun sama. Okay, sample and hold an analog to digital converter. It will convert the continuous time signal into a sequence of numerical coded binary words. Iaitu adalah coding or encoding. Contohnya 8 bit. 8 bit daripada 0 hingga 1023. 8 bit ni maksudnya 1111 1111 daripada 0 000 0000. Okay. Okay, the digital computer receive the data and produce a new sequence of numbers. So digital CPU kita akan dapat data. And dia akan produce new sequence of number dengan algorithm and send it to digital to analog converter. Digital and analog converter then convert the sequence of number in numerical code. Okay, numerical code into a continuous time signal. So awak kena aware setiap block diagram ni shape macam mana, dia adalah type apa. Sebab ni important. So maybe akan jadi soalan untuk final. So the real time clock in the NUC computer will synchronize the event. So clock tu untuk control synchronize the event. So output from digital to analog converter is hold by whole circuit to establish distinct continuous time signal. Okay. Fungsi whole signal ni, whole circuit ni dia sebab dia nak construct balik distinct continuous time signal. The signal is fed to the plant directly or through actuator to control its dynamics. Then the plant output continuous time signal is detected by a transducer, okay, for a closed loop system as a feedback to the system and compared to the input signal where the signal is received by signal and hold and analog to digital converter as an input. Okay, ni back kepada yang ini. Tengok balik pada block diagram yang tadi tu, yang sebelum ini. So this is the explanation about the system yang berlaku pada block diagram tadi. Okay, ini a typical system describing the function in the analog to digital and digital to analog change. So input, okay, could be temperature, pressure, airflow, linear motion. So sensing the signal, and then the signal will be an electrical signal, either voltage or current. So daripada yang temperature ke pressure ke, dia akan convert kepada electrical signal. So boleh jadi voltage ataupun current. And then conditioning the signal, dah dapat signal tu, then converting the signal and to analog to digital, dia akan convert. And then kat sini dah jadi digital signal sebab digital signal processing. Okay, analog to digital, kita ada digital signal processing. And then kita convert balik kepada analog menggunakan digital to analog converter. The converting the signal digital to analog. The signal will be an electrical, dia masih lagi kat sini. And then conditioning the signal
and transducing the signal to the useful of output. Okay, output could be a solenoid, heater, motor, cooler. So input temperature, maybe dia punya output ialah heater. Okay, rotation, maybe motor, dia punya tu, dia punya output. Airflow, maybe cooler ataupun kita punya air conditioner. Okay, next is digital controller main function is to control the closed loop response of a system. Okay, tujuan dia digital controller main function is to dia nak kawal, control closed loop response of a system. Then digital controller is essentially a computer, usually a computer or microcontroller. Okay, since computer cannot accept analog signal, analog to digital converter is needed to interface between computer and feedback transducer. Similarly, computer cannot generate analog signal which required DAC to interface the computer to the final control element as following figure. Okay. Basically ini adalah digital controller kita. Di dalamnya ada analog to digital converter. Dia ada digital computer and also dia akan ada digital to analog converter. Okay, ini ialah contoh digital controller in a closed loop di mana still digital controller kita dalam ni mestilah ada yang tadi yang sebelum ni, yang ini. Dan kita ada plant. Mana plant ni dalam ni dia ada actuator and process. And then kita ada feedback. Di dalam feedback kita ada sensor or transducer. This is output. Ni ada input. So the conventional analog controller has been replaced with computer software executing the control algorithm. Okay. Ini software di sini. The purpose of the summation block is to generate the error signal summation block di sini as the set signal as a different of the set point. This is the set point and manipulated variable MV is here. Okay, dia buat comparison. Error tu kita boleh tahu dengan bezakan sama ada manipulated variable dan set point adalah sama atau tidak. So itulah nilai error. In practice, the summation block is replaced by a line of computer code which takes the numerical digitized set point data and subtract measured value from data. Okay, untuk dalam digital control loop, so dia dah summing point ni, so dia wakilkan menggunakan coding. Dia buat menggunakan coding, so masuk ke, so maybe kat sini adalah coding untuk buat comparison sama ada output dengan input. So digital controller accept value from set point here. So digital controller dia accept value from set point. And then and also dia receive daripada manipulated variable ni. It process the information according to the software and generates appropriate output to DAC. Sini DAC kita. Then software is coded to execute control algorithm for the closed loop under control. Ini proses dah masuk sini lah. Okay, ini adalah signals yang terlibat dalam proses sepanjang daripada awal hingga akhir. This one is analog. And then this one is sample. And this is quantized.
And then this one is analog semula dia generate balik semula. Alright, okay. Kita sambung kita punya kuliah kita seterusnya. Boleh kita start balik? Boleh sir, boleh. Boleh. Okay, Okay, alright. sir, start sir. Boleh sir, boleh sir. Sebelum tu saya nak share awak kena Google Form attendance awak hari ni. Okay, set sekejap Loom pula. Sorry. Ni bukan ni. Mana ni? Copy link. Okay. Paste. Okay. Dengan awak untuk kehadiran hari ni saya ada share dekat chat box tu. Klik yang Google Doc yang Loom ni yang video kita tadi tu. Okay, boleh buka yang Google Form? Boleh sir. Boleh sir, boleh. Boleh Okay. Saya bagi masa 5 minutes isi dia punya attendance. Semua dah isi ke? Saya dah isi sir. Dah? Tidak semua dah Okay, kita sambung lah ya. Alright. Ni baru ada 27 orang je. Masih tengah isi lagi Okay, teruskan siapa yang belum isi, teruskan isi. Kita sambung. Okay, next ialah data acquisitions, conversions and distribution system. Okay, signal conversion
Boleh nampak yang saya share ni? Tak, sir. Nampak Tak nampak sir. Tak ada, nampak? Tak nampak, Ada sir. sir. Ada. Sekejap. Saya tahu kenapa. Present now. Window. Okay, boleh nampak? Nampak. Nampak, Alright. sir. So next ialah data acquisitions, conversions, and distribution system. Okay, signal conversion in digital control system. Kita ada multiplexing and demultiplexing. Kita ada sample and hold. Analog to digital conversion iaitu quantizing and encoding. And also digital to analog conversion. Okay, DAQ atau data acquisitions is the process, okay, automatically importing data from an instrument, circuit or into computer. So kat sini kalau awak tengok figure ni, kita ada satu transducer yang baca nilai temperature to voltage. Okay, dia akan bagi temperature voltage. So dari voltage dia masuk kepada signal conditioning, di mana dalam sini dia ada proses amplification and also filtering. So amplification untuk dia naikkan kita punya signal, tapi the same time dia filter yang high noise ni. Okay. Sometimes kita punya signal bercampur dengan noise, external noise. So kita perlukan satu filter untuk buang noise. And then daripada signal conditioning ni kita masuk pada DAQ yang akan hantar kita punya data atau import data kepada kita punya ni. So maybe in this case kita hantar ke komputer melalui USB atau PCI Express. This is tapi this current modern communication dah banyak hantar wirelessly . So data acquisition hardware, communication bridge between sensor and computer. So between sensor sini and communication computer. So dia lah fungsi kat sini. Dia lah penghubung antara sensor and also computer. Sensor yang ni kepada computer. Okay, contohnya National Instrument USB 6009. So contains analog and digital channel. Okay, DAQ ni dia ada analog and digital channel. So dia ada analog input, dia ada analog output, dia ada digital input and also dia ada digital output. Okay, ini contoh analog digital counter timer. Okay, ni motor release. Okay, kita ada analog signal, kita ada digital signal. And then ini DAQ kita. DAQ. Dia akan supply data ke komputer sebab komputer memerlukan data digital, so dia akan send data digital ke komputer. Okay, contoh ni physical system, kita ada satu physical system. So ini signal kita. Ini signal input kita. Bila masuk ke transducer dia akan ada noise ni yang saya cakap tadi, ada noise. So untuk buang noise kita kena ada satu low pass filter. Usually noise ialah high frequency. So kita perlu ada low pass filter supaya dia, low pass filter ni fungsi dia
dia melepaskan low frequency, dia buang high frequency. So jadilah signal yang cantik di dalam signal conditioning ni. Bila dah masuk daripada output dari signal conditioning, dah akan masuk pada analog to digital converter. Okay, digital converter ni dia dah tukar, dia dah convert kepada digital signal, and also bila dia supply send data pada komputer dalam bentuk binary. Okay, block diagram of data execution system. Kita ada physical variable tadi tu, physical variable. Okay. Dan kita ada transducer. Daripada transducer dia akan masuk amplifier sebab dia nak kuatkan kita punya signal. Maybe daripada transducer ni maybe signal kita macam gini je. Output daripada transducer kita maybe signal kita macam gini. Maybe signal kita daripada sini macam gini je. Tapi dia ada noise. Alah. Sorry kita tak cantik sangat. The noise. So ada noise. So output daripada amplifier maybe lagi besar. Tapi amplitude lagi tinggi. Tapi noise dia masih ada. So tugas low pass filter ni dia buang yang noise tu. Akan jadi dia akan dapat yang ini lah, yang smooth. Yang smooth. So and then dia baru dia masuk analog multiplexer, and then maybe dia dah output dia dah jadi kuantas ke apa kan. Macam ni kan dah bentuk lain lah. Okay, and then also to digital controller akan masuk, seterusnya akan masuk lain. Okay, ini ialah data acquisition, collection of data. And then daripada digital controller nak pergi ke actuator, dipanggil data distributions. So daripada digital controller kita ada register. Register dia akan ada demultiplexer. Dan daripada demultiplexer ni ialah dia select proses je berlaku. Dia umpama switching je. Switch apa kan. Switch kan. So dia akan pilih proses apa yang berlaku. Proses apa yang ni. Proses A ke, proses B ke, proses C. Dan dia masuk pada digital to analog converter. Digital to analog converter seterusnya dia akan masuk ke hold untuk reconstruct balik signal yang kita nak. So maybe signal yang asal macam ini. So dia akan dapat balik signal yang macam ini. Okay. Actuator. Okay, define physical variable. This is the explanation about physical variable as an input to the system such as position. Jadi kita terang tadi kan, position, velocity, apalah input kita. Okay. Signal dalam bentuk position, velocity. Tugas transducer, function transducer ialah convert to the voltage ataupun current. Sebab dalam control system dia tak tahu pun signal tu suhu ke, acceleration ke, velocity ke, position. Tapi yang diproses ialah voltage atau current. So the signal represents the measured value and used in data execution process. Okay, transducer tadi kita dah terangkan, tugas dia ialah convert input signal into output signal form. Sebab kalau dia tak convert kepada output signal form,
signal kita tak dapat diproses. Contoh, pressure sensor that converts pressure signal into voltage output. Super juga dengan temperature sensor, dia akan convert temperature signal kepada voltage ataupun current output. So dia classify as transducer, analog transducer ialah continuous function of time. Sample data transducer, dia akan periodic discrete time punya signal. Digital transducer, dia akan quantize discrete time. Itu dia punya signal yang dia proses. Okay. Name 4 parameters in process control measurement. Contoh. So kita ada pelbagai jenis. So the 4 parameter yang biasa digunakan dalam proses control ialah first is level, flow. Level tu tinggi rendah kan. Flow dia punya air ke apa. Flow level, water flow ke apa. Pressure, tekanan. And also temperature. This is 4 main parameter yang biasa kita measure dalam proses control. Contohlah. Okay, amplifier. Kalau tengok block diagram tadi untuk DAQ kita ada amplifier. Apa fungsi amplifier? So usually dia made from operational op-amp. Biasa kita buat daripada op-amp. Dia akan amplify the voltage output of the transducer. Dia akan convert current signal into voltage signal. Even though kalau awak, ini untuk case yang awak transducer yang convert signal tadi, daripada sensor tu signal, signal kepada current. So kalau dia dah voltage, memang dia akan tukar pada voltage saja. It also used to buffer the signal. So buffer dia akan kumpul lah kan. So dalam amplifier, of course dia akan ada gain. So in this case, small input signal. So maybe dia akan jadi, output dia akan jadi macam ni. Tinggi. Lagi, amplitude dia bertambah. Okay, inilah contoh op-amp yang awak belajar sebelum ni, basic op-amp. So supposed to be awak ketahuilah basic op-amp. Tak ada masalah pada awak sebab dah belajar dalam electronics. Okay, low pass filter. Okay, fungsi low pass filter macam saya cakap tadi ialah untuk buang segala high frequency ni. So noise signal, which is noise signal ada high frequency. Kita tak nak high frequency ni sebab dia boleh merosakkan data kita. So low pass filter is used to reduce the noise into an analog signal. However, periodic noise such as in power line are filtered by notch filter. So kita ada beberapa jenis filter lah. So antara yang common yang kita guna ialah low pass filter. Tapi sometimes untuk power line dia periodic kan, noise sentiasa ada berkala. So kita tak gunakan low pass filter tapi kita guna notch filter untuk power line. Jadi basically most of kita punya banyak digunakan ialah low pass filter. Contohnya dalam suara, mikrofon. So saya record ni pun akan ada noise signal daripada luar ataupun saya punya suara pun terlalu tinggi. So dia akan, bila kita masuk software, contoh bila saya edit dalam software Camtasia ataupun short untuk yang ni short untuk editing lah, untuk video editing. So saya boleh filter saya punya voice tu. So maybe ada gangguan dari luar, noise, so saya boleh filter menggunakan low pass filter yang sedia ada dalam software Camtasia itu sendiri. Okay, this is basic
filter, the first order low pass filter, di mana kita ada resistor and capacitor, and also kita ada generator. So ini ialah RC ialah low pass filter. Okay, ini juga ialah low pass filter yang di dalamnya ada amplifier, sebab bila dia dah buang high frequency kan, ini low pass masuk, dia dah buang high frequency, and then dah ada low frequency saja, dia amplify kan di signal dia supaya boleh diguna pakai untuk the next block atau the next process. Analog multiplexer is used when many signal need to be processed by a single digital controller. Analog multiplexer ni more pada multiple switch. Sebenarnya dia ada switch yang akan menghantar, katalah kita ada banyak signal ni, ada berapa signal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 signal kat sini. 8 channel, ada 8 signal. So, sekarang kita tak tahu mana satu signal yang kita nak masuk dulu, sebab banyak sangat kan. Maybe sini adalah 0, 0, 0. Ni 1, 1, 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1, 1, 1, 1. Sini. Maybe ini adalah signal 1. Macam mana kita nak tahu which switch yang akan contact kat sini? So inilah tugas multiplexer. Sebab multiplexer dia ada satu sequencer di sini. Sequencer ni yang akan, let's say sequencer ni signal dia adalah 1, 1, 1, automatic switch 1, 1, 1 akan contact, and signal pada channel 7 ni akan pergi kepada sampler. Sebab ini case which is case di mana kita gunakan single digital controller. Dan satu je digital controller. So macam mana kita nak arahkan digital controller kita proses signal tu? So dengan menggunakan multiplexer, analog multiplexer, which is multiplexer ni dia ada satu sequencer yang akan control which input channel yang diproses. Contoh di sini analog multiplexer ni ada dia ada 24 channel. So maybe channel 1 dia guna analog voice frequency, channel 2 ni dia guna apa ni? Modem, maybe modem. And channel 3, 24, 28, channel 17 dia guna modem. 24 dia guna telefon. So akan ada satu controller atau sequencer yang proses which analog signal yang akan masuk pada the next process. Only one switch is on in a specific time, which allows the input channel connected to the output of multiplexer. Boleh follow kelas? Boleh, sir. Senyap je. Ada lagi, sir. Boleh faham tak apa yang saya terangkan setakat ini? Faham tak? Kena baca balik. Boleh sir. Kena baca balik Yelah memang lah. InsyaAllah. During this short time, daripada multiplexer dia akan masuk pada sample and hold circuit. Sample and hold circuit, sample the analog signal and hold its value. The whole value tu, and the same time
the analog to digital converters convert the analog signal to digital signal. So daripada output daripada multiplexer, dia akan masuk ke sample and hold. Sample and hold, dia akan sample dan hold kita punya signal tadi tu, analog signal, supaya dia boleh supply kepada analog to digital converter untuk tukar daripada analog signal kepada digital signal. Sekejap saya okey. Stop presenting. Sekejap. Okey. Mana dia? Okey, itu sampai yang sampai tu je lah untuk kita punya yang digital control system kita. Okey, ada apa pertanyaan sebelum ada apa ada nak tanya? Senyap je. Buat masa ni belum, sir? Belum. Nanti nak tanya sebila. Dekat exam tadi. Basically nanti saya tengokkan semula soalan-soalan yang berkaitan dengan digital ni. So ada link, ada apa-apa yang awak boleh gunakan, boleh guna ke apa ke. Alright. So far rasanya tak ada. Itu setakat ini untuk yang hari ni kuliah kita untuk digital control system. So kita akan sambung pada next part, iaitu part 2 untuk digital control system next week. Boleh? Boleh, sir, boleh. Boleh sir, boleh. Boleh sir. Boleh sekarang saya buat Google Meet je lah. Saya buat Google Meet, saya record. Okay. Sebab bila saya buat kelas, bila saya buat record tu, saya rasa awak tak ni kot. Awak tak tengok kot video saya. Tengok sir. Kalau tengok awak boleh jawab soalan test tu. Sebab ada jawapan test 1 tu, solution je ialah saya ada bagi dalam video saya. Cuma awak tak perasan. Kalau awak tengok video tu ada step by step macam mana nak selesaikan electrical modeling untuk 2 loop. Ada beberapa orang je yang follow dapat buat, tapi tak habis sebab dia tiru sebiji dengan solution tu lah. Bila output tu ialah 5 kali 5 V out lah,
5 V out. Dia darabkan S V out. S is dalam solution saya tu. Sebab pada output kita tu ialah ada yang itulah. Sekejap, saya tunjuk yang ini kot. Saya saya. Siapa saya? Awak tengok yang notes tu? Ya, sir. Sekejap, Ya, sir. Assessment test 1. Answer. Okay, kita review back test 1 punya jawapan ni, boleh? Boleh saya, boleh. Okay. Okay, test 1 boleh nampak? Boleh saya. Boleh Okay, first. Okay, describe an open loop and closed loop control system. Basically, open loop system is a system where output has no effect on the contraction. In other words, output is not compared to the input, hence no corrective. And then closed loop feedback control. The feedback signal is compared to the input to drive the plant to make correction. Okay, ini describe ni basically it depends on part. Saya nilai it depends pada awak punya jawapan. Tak semestinya exactly ikut ni, tapi ada point dia yang penting. Kalau closed loop tu ialah feedback. And then kalau open loop ni ialah no effect tu. Tu ada word macam itu, saya akan bagi markah lah. Kebanyakannya akan dapat 4 markah lah hari ni. Sebab bila ada juga yang tak dapat full sebab dia tak terangkan detail. Dia macam pendek je soalan dia, jawapan dia. Open loop, output tak ada effect. Lepas tu itu je, dia tak terangkan lebih lanjut. Okay, ini ialah tadi classify the system below in an open loop control system or closed loop control system. Okay, tadi sudah terangkan ialah automatic robot vacuum cleaner ialah open loop. Ini adalah open loop. Mana saya punya ni? Okay, inilah open loop kita. Ini open loop. Sebab apa open loop? Sebabnya dia tak boleh, automatic robot vacuum cleaner dia tak boleh verify yang dust tu clean or not, atau lantai tu bersih ataupun tidak. Automatic hand dryer, ada juga yang jawab dia ialah closed loop. Basically ni ialah open loop. Sebabnya awak kan selalu guna hand dryer ni bila kat dalam toilet awam, tandas awam. Bila awak masukkan tangan dalam yang ni, yang hand dryer ni, dia akan stop for a while after timer dia kan. Dia tak akan cakap, dia tak akan check pun tangan awak ni kering ke tidak. Okay. Okay, parking management system. Okay, parking management system ni actually dia adalah open loop control system unless kalau dia ada gate yang akan turun, dia akan kadang-kadang ada satu parking yang jenis dia basically dia smart jugalah. Tu masa saya kat UK dia banyak dah. So dia akan masa dekat dalam nak masuk pintu masuk tu dia akan terus full tau. Tapi dekat gate dia akan automatic. Gate ni dikawal oleh, ada satu gate yang nak masuk ni dikawal oleh ni lah. So ni dia akan feedback. Daripada feedback dia akan feedback ke ni. Dia akan hantar satu feedback ke controller supaya bila full gate akan turun. Okay. In future, make sure awak buat ada input
ada controller. Ni pun dah dapat markah. Motor ni ialah actuator awak. Vacuum ialah proses awak. Clean floor ialah output awak. Okay. Nanti final, saya akan suruh awak clarify mana input, mana satu controller, mana satu actuator, mana satu proses, mana satu output. Okay, inilah untuk vacuum cleaner. So bila kita masuk input, and then dia controller akan mula gerakkan motor. Motor akan berpusing, maka proses dia ialah vacuum tu akan bermula. And then floor kita akan clean daripada habuk, tapi dia tak boleh feedback sebab dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun sama ada floor kita bersih ataupun tidak. Hand dryer. Hand dryer ni similar sikit dengan tumbler dryer. Tumble dryer. Tahu tak guna tumble dryer tu apa? Tak tahu sir. Tak. Dryer yang awak guna, pernah pergi laundry 24 hours tu? Pernah, Oh, sir, pernah. Lagi tu? Dryer tu yang panggil tumble dryer. So konsep dia ialah sama je dengan ni. Cuma beza dia heater, dia ada heater kat sini, dia ada ini dia spin lah, blower dia kan. So inilah untuk tangan. So heater and then dia dry lah. Close kita punya proses kita ialah baju. So input, controller, heater, blower and dry hand. Okay, ini ialah untuk parking. Kita satu input, controller. So digital display ni ialah ni kan. Yang ini, digital display ni. Ni. Digital display awak. So indicator lamp ialah yang ini. Indicator lamp. And then baru keluar parking status. Kenapa dia tak ni? Sebab parking status ni dia tak boleh. Dia just sensor tu dia link dengan tu je digital ni, lamp ni. Tapi dia tak adalah. Dia cuma dia tak dapat nak indicate sama ada penuh ataupun tidak. Dengan bila dia penuh dia tak boleh nak lock the gate ke apa. Itu dia sebab tu dia panggil open. Okay, ini ialah untuk terbang generator. So maybe lah kalau awak in future kan macam jawab biasa, tak tahu nak jawab, cubalah Google sekejap. Bukan boleh Google sebab awak open book kot. Try lah Google tentang turbine generator ni, steam generator ni. Steam turbine to drive electrical generator. So basically dia ialah closed loop system. Speed of the steam must be regulated ni masuk sini. To make sure that driven generator is able to generate electric supply. So ni generator ni boleh supply pada ni at the desired frequency. Feedback of the system is the measurement actual frequency kat sini of the electric generated. Sudah satu feedback lah kat sini. Tapi basically saya ambil jawapan awak tu. So saya mana yang logik saya bagi markah. And then ini show how the impedance ZS for capacitor inductor is derived. Bila derive, kataan derive ni biasanya kita buktikan dengan mathematical method. So inilah dia punya jawapan. Okay. Bila awak bagi, ada je terus bagi saya ni, ZS sama dengan ni. Ni sama dengan ni. So bila awak bagi 2 markah, saya kira 1 markah.
setengah-setengah. Okay, describe the transfer function. Okay, transfer function is the ratio of the input to output. Okay. So sebenarnya it's used to reduce block diagram into a signal block diagram, a single block diagram. Okay, ini yang banyak masalah. Unity feedback closed loop control system has the following parameter. Okay, GS equal phi over S squared plus 7S plus 7. Okay, find the output response of the closed loop system when a step input is applied. Okay, ni saya dah tunjuk lah ni. TS ni ialah total transfer function. GS ni ialah yang ini. Di mana open loop punya transfer function. Since ini ialah closed loop, so kita kena GS ialah, awak tahu kan, awak kalau awak macam tahu perasan tak, ada closed loop, ini dia punya transfer function punya equations. So masukkan GS over 1 plus GS 5 S squared ni darab 1. Kenapa? Sebab dia ialah unity feedback. Unity feedback, dia punya gandaan dia ialah, gain dia ialah 1. So bila awak masukkan, so bila kembangkan balik, awak akan dapat TS is equal 5 over S squared plus 7S plus 12. Okay, dari sini lepas tu dia cakap pula, find the output response of the closed loop system when a step input. Step input ialah 1 time S kalikan dengan unity feedback ni. So awak akan dapat yang ini. Dari sini barulah kita guna partial fraction. Partial fraction ni. Dan dapatkan nilai A, B dan C. Kita inverse Laplace dapat dia CT. Ini dia jawapannya. Jawapan akhir. So boleh buat semula soalan-soalan ni. And next is, okay, output response ni kalau awak lukis boleh, kalau tak lukis boleh guna MATLAB. Ni. MATLAB dah guna kan, dalam lab macam mana nak buat. Boleh je guna MATLAB untuk plot MATLAB ni response. Response, bila cakap response usually graph. Kita punya graph ni, signal. Okay, ini ialah, next ialah show an RLC circuit R1 equal 2, R2 equal 5, C 2F. Okay. Make sure awak tahu nak tukar. R ni akan jadi 2. R2 akan jadi 5. L akan jadi 1S. C ni dia bukan 2S. Dia ialah 1 over CS kan. 1/2S. Tapi ramai yang jadikan dia 2S. Bila you kembangkan salah. So guna loop 1 V in. First thing first kan saya cakap tukar kepada Laplace S domain. So 2I 1S ni S tambah 2I 1S 2I 2 tambah S I1 tolak I2 sama dengan V in. Lepas tu yang kita susun balik VA tambah S I1 tolak S I2. So kosong. Yang ini pula awak akan dapat ini. So untuk mudahkan awak boleh je menggunakan kaedah gantian, dapatkan I1. Lepas tu dapat I1, masukkan nilai I1 dalam equation yang ini. Equation. So bila awak selesaikan sini, awak akan dapat V in sama dengan okay, V in sama dengan I2. Okay, I2 ni ialah
pada V out ni ni 5 kan. That's why V out equal 5 kali I2. Ini. So dah awak kena bila gantikan I2 ialah sama dengan ini. Gantikan I2 ni dalam equation ini. Bila awak gantikan, awak akan dapat V in yang ini. So dah ada V out, ada V in. So V out over V in sama dengan 10S kuasa 2 per 14S kuasa 2 tambah 21S tambah 2. Itulah dia punya solution. Boleh faham tak? Boleh sir. Boleh follow. Macam mana nak buat? So next time, untuk test, untuk final, akan ada soalan-soalan macam ini. So practice. Assignment yang saya akan bagi tu adalah untuk awak practice. Dan satu lagi, lepas assignment akan ada satu projek. So untuk tu, kena be prepare lah. Sebab projek pun tak plan lagi. So hopefully awak boleh buat. Jangan kecewa sangat dengan result test 1. So kita akan buat untuk quiz, insya-Allah boleh full mark kot. So saya akan buat beberapa lagi quiz supaya awak boleh score quiz at least 4 atau 5 markah. And then kita akan buat lagi, kita ambil quiz tu, kita akan ambil maybe kalau saya buat 3, saya akan ambil 2 yang terbaik. Macam itulah. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Boleh sir. Okey. Saya rasa sampai sini saja untuk kuliah kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Boleh? InsyaAllah. Boleh sir. Okay, alright. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih sir. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sir. Sama. Nanti saya akan share kita punya Google Meet ni dalam kelas. Terima kasih sir. Alright. Nyalum tu kan? Okay, boleh left meeting. Betul dah. Siapa yang tertinggal tu maksudnya dia join, lepas tu dia pergi mana-mana tu. Terima kasih sir. Assalamualaikum. Sama-sama. Yes sir. Terima Alright. kasih. Sama. Terima kasih. Nur Afiq. Okey ke? Ada lagi ni? Nazmi. Izzat Syahmi. Ada lagi? Nazmi Rosdi. Muhammad Nazmi Rosli.